Assalamualaikum dan selamat pagi. InsyaAllah hari ini kita berjumpa di segmen 30 minit bersama terapis dengan topik pengalaman menjalankan sesi telerehab di musim lockdown. Okey, insyaAllah kita akan mulakan sesi kita ini dengan kitab Al-Fatihah. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah hari ini kita akan bersama dengan 3 orang lagi terapis. Terapis OT Suria, iaitu jurupulih ataupun terapis secara kerja, dan juga OT Mardia, dan juga ST Bazila. So insyaAllah kita akan panggil masuk setiap terapis kita untuk berkongsikan berkenaan pengalaman mereka menjalankan sesi telerehab di musim lockdown. Kalau kita ingatkan kembali, kita bermula di bulan 3 tahun lepas adalah ketika itu bermulanya kita ber-PKP dan ber-lockdown, dan ketika itu seingat saya waktu itu masih belum ada pendedahan yang lebih dan juga penerimaan pun masih kurang berkenaan dengan telerehab. So sebenarnya apa itu telerehab dan bagaimana ia dijalankan, kita akan kupaskan pada hari ini bersama-sama dengan 3 orang lagi terapis. Okey, saya persilakan OT Mardia untuk turut serta bersama dengan kita pada pagi ini ya. Assalamualaikum OT Mardia. Okey, boleh onkan mic ya. Okey, waalaikumsalam Puan. Okey, Okey, apa khabar hari ini? khabar baik, Alhamdulillah. Okey, selamat bekerja ya. Ya, hari ini hari pertama kami kerja balik secara, kita kata secara berdepan face to face. Okey, Alhamdulillah. So insyaAllah OT Mardia boleh perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita menjemput lagi terapis lain Okey, nama Okey, diberi. nama saya Mardiah Abdul Razak. Saya merupakan terapis secara kerja di Dominance Center. Dan sekarang saya merupakan graduan daripada UiTM dalam bidang pemulihan cara kerja. Okey, terima kasih kepada OT Mardia. Sekarang kita panggil Teacher Mardia juga kan. So hari ini kita bahasakan diri kita sebagai OT dan juga ST. Okey, untuk yang seterusnya saya mempersilakan ST Bazila untuk turut serta bersama kita pada sesi pagi ini. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya binti Fauzi. Bekerja di Dominance sebagai speech therapy di sini. Bermula bekerja pada bulan 10 tahun lepas. Saya juga merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, dan yang terakhir kita bawakan bersama-sama dengan kita adalah OT Suria. Okey, silakan OT Suria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Nur Suria binti Muhammad. Saya merupakan terapis cara kerja di Dominance Center dan saya merupakan graduan dari pemulihan cara kerja daripada UiTM Puncak Alam. Alhamdulillah, semua dah memperkenalkan diri. So, kita akan teruskan dengan perkongsian kita tentang telerehab. So, sebenarnya telerehab ni setahu yang kita ni lah kan, telerehab ataupun ada sebut teleterapi, ada yang sebut dengan pelbagai lagi istilah. So, sebenarnya apa itu telerehab? Okey, so apa sebenarnya telerehab ni? So kita kongsikan berkenaan dengan telerehab ni bersama-sama dengan ibu bapa dan masyarakat di luar sana supaya mereka lebih faham dan boleh menerima menerima medium baru untuk kita meneruskan sesi terapi bersama dengan anak-anak.
So ini telerehab merupakan salah satu alternatif ya, alternatif untuk kita membantu ibu bapa dan juga anak meneruskan sesi terapi di rumah walaupun di musim pandemik ataupun maksudnya di musim kita tidak dapat keluar dari rumah dan terapis tidak boleh berdepan dengan anak. Okey. So untuk menjawab apa itu telerehab, saya menjemput Okti Suria untuk berkongsi dengan kita berkenaan apa itu telerehab. Silakan Okti Suria. Okey, telerehab adalah merupakan sesi terapi yang dijalankan secara online yang melibatkan aplikasi Zoom ataupun Google Meet yang melibatkan terapis dan juga ibu dan anak berada di rumah. Bermakna sesi telerehab ni dia adalah bila mana kita berada di dua tempat yang jauh pun masih kita boleh jalankan ya. So apa medium yang biasa digunakan adalah seperti mana yang diberitahu tadi adalah Zoom Zoom dan juga Google Meet. Okey. Okey, apa bezanya Zoom dan Google Meet ni sebenarnya? Okey, kita jemput Elsie Bazila untuk berkongsi. Ada beza tak kalau kita menggunakan medium medium Zoom ataupun medium Google Meet? Ataupun sebenarnya ada lagi medium-medium lain yang kita boleh gunakan? Okey, kalau untuk saya di sini saya biasanya akan gunakan medium Zoom lah berbanding daripada Google Meet. Sebab bila guna Zoom ni, dia ada satu ciri features dalam tu yang mana pelajar tu sendiri boleh kontrol screen ataupun mouse di hadapan laptop mereka sahaja. Yang apa yang saya sediakan tu, mereka pun boleh gerak-gerakkan objek tu daripada kiri ke kanan. Kalau Google Meet tu macam dia kurang lah interaksi dua hala. Dia tengok je, boleh tengok tanpa boleh sentuh. Kalau Zoom ni lebih kepada interaksi dua hala tu banyak lah. Okey, maksudnya kalau menggunakan medium Zoom ni lebih menarik lah ya, sebab anak dia boleh bermain game bersama-sama dengan kita ataupun boleh buat apa yang kita minta semasa sesi terapi. Ya, betul macam tu ya? Betul. Okey. Okey, untuk yang seterusnya, macam mana pula ya Okti Mardia kalau sekiranya kita ada kekangan ataupun ibu bapa sendiri ada kekangan untuk menggunakan medium tersebut dan juga pada masa yang sama kita ada kekangan jaringan internet yang lemah. Macam mana kita nak mencuba juga untuk meneruskan sesi telerehab ni dengan objektif kita adalah untuk kita nak berteruskan juga sesi terapi di rumah supaya perkembangan anak tidak terganggu dan juga merosot. Okey, silakan Okti Mardia. Okey, untuk ibu bapa yang ada kesukaran untuk sertai terapi daripada melalui Zoom ataupun Gmeet, biasanya kita akan cuba cari alternatif lain. Contohnya macam WhatsApp video, apa-apa sajalah aplikasi yang membolehkan kita dengan parents bersua muka melalui atas talian ni. Jadi biasanya lah kalau melalui pengalaman saya, biasanya memang kalau Google Meet dengan Zoom ni kita perlukan internet yang kita kata macam laju. Jadi kalau internet sangatlah kita kata macam tak memberi kerjasama pada kita kan. Jadi biasanya kita akan beralih lah kepada WhatsApp video ataupun lain-lain yang mudah untuk kedua-dua pihak. Terima kasih Okti Mardia. So sekiranya yang paling formal kalau kita dapat gunakan adalah Zoom ya. So kalau kita ada kekangan kita boleh masuk kata guna Google Meet. So paling-paling kita tak dapat adalah kita menggunakan WhatsApp video call. Walaupun dia agak tidak formal tapi insyaAllah kita mencuba untuk mencapai objektif untuk sesi telerehab ni ya. Okey, so seterusnya kita ini merupakan kali pertama ya ke untuk masuk kata kali pertama menguruskan sesi telerehab. Adakah sebelum ini pernah menguruskan telerehab ni bersama dengan anak-anak? Okey, Okti Suria ni kali pertama ke? Kali pertama tu maksudnya pengalaman yang barulah, pengalaman baru ke? Ya, untuk saya ini adalah kali pertama saya menggunakan telerehab dengan student dan untuk saya untuk kali pertama saya rasa berpuas hati. Mungkin
kita satu cabaran pada permulaan, tapi alhamdulillah sekarang saya dah mampu untuk buat yang terbaik. Kiranya pengalaman yang terbaik lah, maksud kata sepanjang menguruskan sesi telerehab ni, ada tak pengalaman yang menggembirakan, yang teruja, yang seronok, yang kita kata selepas buat sesi telerehab rasa oh best lah, rasa dah puas hati sangat dapat menyampaikan perkhidmatan walaupun hanya dengan telerehab. Sekiranya ada boleh kongsikan dengan kami Silakan Oti Surya, sekiranya ada pengalaman yang menggembirakan. Sepanjang saya mengendalikan telerehab, saya rasa sangat gembira apabila kita merasakan 30 minit kita bersama pelajar dan juga ibu bapa sangat membantu untuk pelajar melakukan aktiviti. Ya, mungkin mempunyai cabaran tertentu, tapi saya sangat berpuas hati apabila pelajar dan ibu bapa dapat memberi kerjasama yang baik ketika aktiviti tersebut. Betul tu, kalau kita apa yang kita usahakan, apa yang kita cuba rancangkan tu berjaya untuk disampaikan dan berjaya untuk dijalankan, memang kita akan rasa gembira. Bagaimana pula kalau dengan ST Bazila, apakah perkara yang menggembirakan sepanjang sesi telerehab? Saya percaya sebelum ni pun pernah menjalankan sesi telerehab dan ini kiranya sesi yang dah berulang, maksud kata sesi yang dah lebih kerap lah berbanding dengan sebelum ni kan? Ya, Siti Bazila? Betul. Okey, boleh teruskan. Dengan OT Su dengan OT Mar, saya dah pernah lah menjalankan sesi telerehab secara online lah dengan klien yang berada jauh di Kertih kalau tak silap saya, sebab ada PKPD semua, lockdown semua tu, jadi macam jalankan secara online. So macam ada pengalaman lah dengan telerehab ni. So jadi kalau pengalaman paling menggembirakan tu apabila parents tu bagi kerjasama yang sangat bagus. Sangat menunjukkan effort untuk sediakan bahan untuk buat bersama anak lah di rumah. Okey, betul tu. Kalau macam tadi Oti Surya bagi tahu, kalau matlamat kita tu berjaya untuk parents lakukan, dan sebelum nak mencapai matlamat, bila kita dah berurusan dengan parents tu, kita dah bagi tahu kan apakah keperluan yang diperlukan, dan bila kita nak mula tu semua dah ready. So bila semua dah ready, memang itu mengembirakan kita, sebab kita boleh cuba yang lebih baik untuk memberikan perkhidmatan tu walaupun dalam talian, tapi menggunakan apa yang ada di rumah dan disediakan oleh ibu bapa, kita harapkan hasilnya pun lebih baik juga. Okey, seterusnya apa pula kata Oti Mardia? Ya, Oti Mardia, apa yang menggembirakan Oti Mardia sepanjang melakukan sesi telerehab ni? Okey, berdasarkan pengalaman saya, apa yang buat saya gembira bila student yang kita tak sangka pun sebenarnya boleh participate dalam kita kata terapi atas talian, tapi bila kita buat sesi, rupanya boleh buat aktiviti dengan ibu bapa dekat rumah. Jadi kita tahu yang anak kita dah bersedia sebenarnya untuk ada aktiviti berstruktur dengan arahan spesifik dekat rumah tu. Ya, betul. Memang teruja sangat kan sebab masa kita jumpa dia dekat center, kita rasa macam boleh ke tidak kita nak anak ni nak join sama kan? Maaf ya. Okey, tapi bila kita macam ragu-ragu juga, boleh ke tak, tapi bila kita tak cuba, kita tak tahu. Kita pun bila dah cuba, bila dah memang dapat duduk depan skrin, sedangkan anak tu dia memang ada kesukaran untuk kekal duduk di kerusi, bertoleransi dengan sitting tolerance tu, maksudnya bila kita dapat duduk itu pun dah cukup teruja dah. Bukan, saya rasa bukan setakat kita je yang teruja, ibu bapa pun mesti dekat teruja kan? Dengan respon anak tu. Okey, so insyaAllah kita bergerak pada soalan yang seterusnya. Perkongsian kita berkenaan dengan masing-masing dah muka gembira dah berkongsikan tentang kegembiraan. Okey. Kita teruskan dengan macam tadi saya dengar Oti sudah bagi tahu ada cabaran.
Okey, ada cabaran je. Dalam kita nak gembira tu mestilah ada cabaran je kan. So boleh kat sini kita kongsikan kalau dari sudut pandang Oti Suria, apakah cabaran dia sebenarnya yang berlaku yang kita maksud kata cabaran tu yang berlaku semasa tele-rehab tu sendiri dan macam mana Oti Suria overcome benda tu, maksud kata atasi untuk tetap kekal orang kata nak memberikan yang terbaik kepada ibu bapa dan juga anak-anak. Silakan Oti Suria. Okey, di rumah cabaran tu memang ada. Sebab kita nak belajar memberi kerjasama yang baik. Jadi bila di rumah, suasana di rumah mempunyai macam banyak benda yang akan distract pelajar. Jadi benda tu yang kita kena overcome. Jadi kalau ada sesuatu benda yang menyebabkan pelajar hilang tumpuan ketika melakukan rehab, so saya akan bagi tahu dekat ibu, minta untuk simpan barang tersebut untuk bagi pelajar untuk duduk dalam keadaan selesa dekat kerusi. Tu salah satulah antara faktor tempat. Yang kedua adalah tingkah laku. Jika pelajar, certain pelajar dia kadang-kadang dia tak boleh menerima kita secara alam maya. Jadi kita kena masa tu kita kena struggle untuk bagi pelajar tu untuk tengok muka kita. Jadi kalau pelajar tak berminat untuk tengok muka kita, jadi kita kena guna cara yang lain untuk kita bagi pelajar tu untuk bagi kerjasama dan aktiviti. Okay, kalau macam tu kan situasinya, macam mana Oti Suria nak pastikan anak tetap juga memberi kerjasama walaupun dia tak berapa gemar melihat muka kita ni dalam kamera? Kak Esti Bazilah pernah mengalami perkara yang sama ke? Betul tu. Saya pun pernah terjadi perkara yang sama lah sewaktu sesi, mana bila nampak je muka saya ni terus macam nak suruh ibu dia tutup laptop, nak off kamera. So dekat saya, kalau macam saya pula cara saya atasi, saya hari tu baru ternampak dekat Zoom ada features yang kita boleh letak stiker dekat muka kita atau pakai topeng jadi harimau, jadi rabbit. So macam benda tu menarik perhatian budak tu, instead of nampak muka kita je, dia nampak ada benda lain sekeliling features tu lah. Jadi macam boleh beri kerjasama yang lebih baik selepas itu guna features daripada Zoom tu sendiri. Kiranya ada tak bila kita dah guna features tu kan, anak dia suka, dia masuk kata lebih gembira dan nak teruskan lagi sesi tele-rehab tu? Ada. Selepas dia tengok stiker tu, dia lagi macam menarik perhatian lah. Jadi macam dia rasa haiwan tu yang bercakap dengan dia. Mungkin lah, tapi macam boleh fokus lama lah depan laptop bila buat macam tu. Menarik idea tu ya, cara untuk mengatasi sebab memang kita tahu kan anak-anak memang suka dengan karakter kartun kan. So mungkin juga dia rasa seronok sebab dia rasakan karakter kartun tu hadir dalam hidup dia. So sekarang dia tanpa sedar, dia sedang belajar. Yang dia rasakan kat depan tu mungkin karakter haiwan tu kan. Okey, so macam mana pula dengan Oti Mardia? Adakah cabaran selain daripada cabaran persekitaran, cabaran orang kata anak nak beri kerjasama sebab nampak muka terapis kan? So selain pada tu ada tak lagi cabaran kita boleh kongsikan supaya kita boleh bersiap sedia sekiranya ibu bapa bersetuju ataupun nak menyebab sesi ni, sesi tele-rehab, dia dah bersedia awal dah dengan cabaran-cabaran ni, dah tahu dah cara untuk mengatasinya. Silakan Oti Mardia ya. Okey, kalau bagi personally saya, cabaran yang paling besar adalah jaringan internet dekat tempat saya lah. Sebab PKP ni kan kita semua kerja dari rumah kan. Lepas tu rumah pula bukannya tengah-tengah bandar. Jadi memang adalah kita kata macam masalah jaringan internet yang lemah. Jadi cara saya nak atasi untuk daripada diri saya sendiri, masa sesi tu saya akan prepare 2 alat yang berbeza. Contohnya kalau macam alat utama saya laptop,
saya akan prepare terus satu lagi device, contoh macam telefon ke, dengan connection internet yang berbeza. Jadi kalau satu connection tu dia kita kata macam tak laju, sekat-sekat, jadi saya boleh terus pindah guna alat yang kedua. Jadi tak adalah sampai mengganggu sesi kita sampai terhenti lama disebabkan masalah internet. Betul. Walaupun saya rasa bukan sekadar di tengah bandar pun ada juga kan isu jaringan internet ni. Walau apa pun cabaran dia, kalau saya boleh simpulkan dekat sini, cabaran yang pertama tadi adalah persekitaran, cabaran yang kedua adalah kerjasama yang diberikan oleh anak, yang ketiga adalah jaringan internet. So dia cabaran dari pihak terapis pun ada, cabaran dari pihak anak pun ada, cabaran daripada pihak parents pun ada. So harapnya perkongsian untuk berkenaan dengan cabaran ni bolehlah kita jadikan panduan untuk sesi seterusnya ya. Okay. So sesi kita nampak ayahnya dah sampai ke penghujung. Okay, dah ada bercerita tentang tele-rehab, dah cerita yang menggembirakan, kita dah bercerita tentang cabaran dan okay, sekarang kita akhirkan sesi kita perkongsian kita hari ini dengan apakah harapan dan nasihat sebagai seorang terapis ni kepada ibu bapa dan juga masyarakat di luar sana berkenaan dengan tele-rehab ni. Silakan Noti Mardia. Apa harapannya? Harapan untuk next. Okey, boleh on mic ya. Okey, jadi harapan saya untuk ibu bapa memandangkan kita ada alternatif lain kepada terapi secara bersemuka. Jadi besarlah harapan saya supaya parents yang ada kesukaran untuk teruskan terapi secara berdepan, baik disebabkan faktor jarak ataupun faktor COVID-19 ni, ambil rebut peluang ni untuk sambung terapi anak secara atas talian ni. Teruskan terapi secara tele-rehab supaya proses terapi anak tu berjalan secara konsisten. Betul. Yang penting sebenarnya berjalan secara konsisten. Sikit atau banyak, yang itu hal yang kedua. Memanglah pandangan dari segi seorang ibu bapa kan, dia kata lagi okey lah kan kalau buat terapi tu dengan terapis dia sendiri, anak lagi dapat banyak manfaat. Tapi apakan daya kita dengan kekangan kita sekarang, takkan kita nak stop macam tu je kan. Kalau ada anak yang memang cepat regress ataupun merosot, sayanglah sebab bila dah merosot nak berusaha balik tu ambil masa. So walaupun tele-rehab ni tidaklah sama kualitinya dengan sesi secara bersemuka, paling tidak sesi ni dia boleh memberikan idea dan juga matlamat dan aktiviti untuk ibu bapa teruskan sesi di rumah. Okey, macam mana pula dengan Esti Bazilah? Ada boleh kongsikan ya harapan dan nasihat untuk mereka di luar sana ya? Boleh on mic dulu ya. Okey, harapan saya sama juga seperti Otimar, di mana saya sangatlah menggalakkan ibu bapa untuk mencuba dulu alternatif yang lain ini, iaitu menggunakan secara alam maya. Sebenarnya bila guna alam maya ni boleh menambah baik juga skill ibu bapa untuk menyambung terapi di rumah bersama anak. Dan kita juga sebagai terapis boleh tolong ibu bapa untuk menggunakan barang-barang yang ada kat rumah je untuk membuat terapi dengan anak tu. Betul, tak rugi sebenarnya untuk kita mencuba sesi tele-rehab ni. Kalau tak ada rasa risau tak dapat nak kata nanti kalau saya dah masuk ada catat bagi kerjasama, rugilah kan. Tak apa, insyaAllah terapis akan mencuba dengan sesi testing. Okay, sesi testing. Kalau berjaya kita teruskan, kalau tak berjaya tak apa, kita akan bantu memberikan sedikit input dan seterusnya berjumpa secara bersemuka. Okey, bagaimana pula dengan Oti Suria Harapan saya untuk ibu bapa, amalan saya
mengharapkan ibu bapa meneruskan sesi di rumah. Ya, betul. Bukan mudah untuk mengendalikan anak di rumah kerana anak di rumah dan di sekolah tidak sama di rumah. Tapi apabila ibu berjaya menjadi seorang guru di rumah untuk anak, itu adalah satu pencapaian sangat baik dan untuk sangat membantu anak untuk perkembangan yang lebih baik. Itu saja. Ya, betul. So kat sini sebenarnya saya boleh rumuskan ya, walaupun tadi rehab tu dia ada kekangan dia, ada kesukarannya, dia tetap juga ada kelebihan dan juga kebaikan dia. Kalau kita boleh rumuskan, selain daripada untuk anak tu sendiri, dia sebenarnya bagus dan untuk ibu bapa sebab kita melatih ibu bapa. Bila ibu bapa dah dapat kemahiran tu sebenarnya dia lebih long term. So kami sebagai terapis menjadi pembimbing dan ibu bapa yang akan meneruskan sesi terapi dengan anak. Nak dapatkan satu kemahiran tu memang mencabar juga sebenarnya. Tapi bila dah dapat, insya-Allah boleh digunakan untuk jangka masa yang lebih lama ya. Okay, so terima kasih untuk perkongsian kita pada pagi ni. So insya-Allah untuk masa depan, untuk masa akan datang kita akan berkongsi lagi. Untuk hari Sabtu nanti kita ada sesi yang agak unik. So insyaAllah kita nantikan bersama-sama apakah perkongsian kita pada hari Sabtu nanti. Okey, itu saja dari kami. Terima kasih kepada Oti Mardia, Esti Bazila dan juga Oti Surya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Hai semua, selamat datang ke Dominan. Dominan kini beroperasi di negeri Terengganu. Jom saya kongsikan soalan-soalan yang sering ditanya oleh ibu bapa berkenaan dengan Dominan. Terdapat 3 program yang ditawarkan di Dominan. Yang pertama, program intensif kanak-kanak yang dikenali sebagai PIKK. Yang kedua, terapi pertuturan yang dikenali sebagai ST. Dan yang terakhir, terapi cara kerja yang dikenali sebagai OT. PIKK adalah singkatan bagi Program Intensif Kanak-Kanak. Program ini menekankan perkembangan kanak-kanak dalam 9 aspek perkembangan iaitu tingkah laku, sensori, motor kasar, motor halus, kognitif, pengurusan diri, kefahaman dan ekspresif, sosial dan pra-akademik. ST yang juga dikenali sebagai terapi pertuturan merupakan satu proses terapi untuk membantu anak-anak yang mempunyai masalah ataupun kelewatan dalam aspek komunikasi, kefahaman, ekspresif dan juga pertuturan seperti pelat. Antaranya ialah anak-anak pramatang, anak-anak autism, anak-anak Down syndrome dan juga anak-anak yang mempunyai masalah pendengaran. Bergantung kepada keperluan individu berdasarkan hasil penyelesaian yang telah dijalankan. Contohnya, anak-anak akan dilatih untuk meningkatkan lagi interaksi dua hala, menambahkan lagi kosakata, memanjangkan lagi ayat yang sedia ada dan juga melatihkan lagi kemahiran bercerita. OT ialah singkatan kepada Occupational Therapy atau terapi cara kerja. Di Dominan, terapi cara kerja merujuk kepada proses terapi untuk kanak-kanak mencapai tahap optimum dalam aktiviti harian sebagai persediaan untuk melangkah ke alam persekolahan. Kebiasaannya, kanak-kanak yang dirujuk ke Dominan ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah sensori, masalah lambat pembelajaran, masalah lambat perkembangan, autism, Down syndrome dan masalah tingkah laku. Di Dominan,
penekanan diberi kepada pertama, aspek tingkah laku, kedua, aspek sensori seperti sensitif kepada sentuhan dan mudah hilang tumpuan, ketiga, aspek motor kasar seperti kemahiran melontar bola dan kemahiran melompat, keempat, aspek motor halus melibatkan manipulasi jari dan objek, kelima, aspek kognitif seperti masalah penyelesaian masalah dan juga masalah persepsi visual, dan yang terakhir melibatkan pra-akademik iaitu kemahiran menggunting dan menulis. Program PIKK merupakan kelas harian yang dijalankan secara berkumpulan dengan nisbah 1 guru 4 pelajar yang dijalankan oleh guru yang dilatih. Manakala terapi cara kerja dan terapi pertuturan merupakan terapi individual yang dijalankan oleh terapis yang bertauliah. Kekerapan terapi bergantung kepada keseriusan permasalahan pelajar setelah sesi penilaian dilakukan. Kebiasaannya, minimum sesi terapi adalah 1 kali sebulan, manakala untuk mendapatkan lebih kerap sesi terapi anak anda boleh merujuk kepada pakej-pakej yang ada di Dominance. PIKK hanyalah menggunakan pendekatan terapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dipantau oleh terapi bertaliah. Namun, bagi pelajar yang mengikuti program PIKK berpakej, mereka akan mengikuti sesi terapi secara individu dalam tempoh masa pembelajaran. Di Dominance, untuk program intensif kanak-kanak harian, kami menerima pelajar berumur 4 tahun pada tahun semasa. Contohnya, pada tahun 2021, kami menerima anak-anak yang lahir pada tahun 2017. Untuk program terapi cara kerja atau terapi pertuturan, kami menerima anak-anak yang berusia seawal 2 tahun dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan. Boleh, tetapi terhad kepada permasalahan dalam bidang terapi cara kerja dan terapi pertuturan sahaja, bukan autisma. Untuk pendaftaran atau sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di talian atau boleh PM kami di FB rasmi. Nak lagi mudah? Senang je, scan barcode ni.